kelebihan kita menuntut ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul ibadatil afdhalul ibadatil fiqhu wa afdhalud dini wara'u. Yang tu kita dah baca dah. Yang lepas hari ini kita masuk pada hari yang berikutnya. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalilul ilmi khairun min katsiril ibadah wa kafa bil mar'i fiqhan idza 'abadallah wa kafa bil mar'i jahlan idza a'jaba bi ra'yihi. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu la an ajlisa sa'atan fa afqahu ahabbu ilayya min an uhyiya lailatul qadr. Rawahu Tabarani. Maksudnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, beribadah dengan sedikit ilmu itu lebih baik daripada banyak beribadah tanpa ilmu. Betapa cemerlangnya kefahaman seseorang itu apabila dibuktikan dengan ibadah. Sebaliknya, betapa bodohnya seorang itu apabila mengkagumi pendapatnya sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Imam Daruqutni ada meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, sesungguhnya aku duduk sesaat untuk memahami urusan agamaku ada lebih aku sukai berbanding aku menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Ini riwayat Daruqutni. Ada dua hadis yang kita bincangkan pada pagi ini. Hadis yang pertama daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ada riwayat Imam At-Tabarani, bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan qalilul ilm khairun min katsirul ibadah. Beribadah dengan sedikit ilmu itu, sallallahu alaihi Muhammad, itu lebih baik daripada banyak beribadah tanpa ilmu. Syarat Allah terima ibadah kita ni ada dua. Satu, sallallahu alaihi Muhammad, ikhlas amalan itu kerana Allah SWT. Yang keduanya, sallallahu alaihi Muhammad, amal tersebut mesti menepati daripada syariat, mesti tepat syariat. Nabi SAW sebut akhir zaman ni akan berlaku satu perkara. Orang yang jahil banyak beribadah, tapi orang yang alim dia punya ilmu dengan amalan tu, Sallallahu Muhammad pula, Sallallahu Muhammad meninggalkan ibadat, dia terbalik kuang. Di akhir zaman ni ramai orang yang nak buat ibadat tapi tak ada ilmu. Itu dia akhirnya menyebabkan ibadat dia tak diterima oleh Allah. Dia excited, dia seronok nak buat ibadat, tapi dia tak pergi mengaji. Dia tak tahu macam mana nak beribadat dengan sempurna. Lepas tu biar sikit amal, tapi amal yang kita buat tu amal yang kita buat berdasarkan kepada ilmu. Dia tak boleh. Bahkan Imam Syafi'i sendiri pun menyebutkan tak diterima amal Sallallahu Muhammad tanpa ilmu. Dia buat amal tu pasal apa? Pasal tengok orang buat. Oh, orang buat lagu tu, dia pun nak buat lagu tu juga, sedangkan dia tak ada ilmu tentang amal yang dia nak buat tu. Allahumma salli alaihi. Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Jadi dia bagi tahu bahawa biar amal tu sikit, tapi amal yang dia buat itu adalah berdasarkan kepada ilmu. Dan itu lebih Allah suka daripada apa? Daripada banyak ibadat tapi tak ada ilmu. Itu yang buat macam-macam. Sampai ke tahap tak payah semayang lagi, tak khusyuk. Tu nak buat amal, nak dekatkan diri kepada Allah tapi tak semayang. Kata nak kenal Allah tapi tak semayang, macam tak kenal. Orang patut lagi kenal Allah, lagi tambah semayang, lagi banyak semayang. Tu je masalah. Bahkan Sallallahu Muhammad, cemerlangnya kefahaman seorang bila dibuktikan dengan ibadah. Nak tengok orang tu, Sallallahu Muhammad, faham dia dengan ilmu ni lagu mana? Bila dia dapat ilmu, dia faham ilmu, bukti dia ialah bertambahnya ibadat dia.
moleknya, cantiknya ibadat dia kepada Allah. Itu menunjukkan bahawa dia faham akan ilmu. Dapat satu ilmu, buat amal. Jadi ilmu tu jadi manfaat. Saya cuma faham dah ni? Faham. Tapi tak buat pun. Sebab tak buat pun. Tak apa nak faham. Penerimaan ilmu tu sampai masuk dalam hati dia. Dia jadi macam mana? Jadi bila dia masuk dalam hati, Salih Azhar Muhammad, dia translate dia dengan amalan. Sebab ilmu ni dia akan terkait dengan iman, percaya. Nabi kata, buat amal ni dapat sekian-sekian. Masuk dalam hati dia, percaya sungguh apa kata Nabi, maka jadi hasil dia ialah amal. Kalau dia dapat ilmu tapi macam tak apa nak percaya, tak percaya tu dia tak buat. Pasal apa tak buat? Pasal tak apa nak percaya. Ada siapa kata? Nabi kata. Maksudnya apa? Percaya tapi tak berapa nak beriman. Tu yang dia jadi lagu tu. Maka tuan-tuan, Salih Azhar Muhammad, sebaliknya betapa bodohnya seorang itu, Salih Azhar Muhammad, bahawa dia, Salih Azhar Muhammad, dia kagum dengan pendapat-pendapat dia sendiri. Dalam hadis yang kedua, hadis daripada Darul Qutni, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la an ajlisa sa'atan fa afqahu ahabbu ilayya min an uhya lailatul qadr. Sungguhnya aku duduk satu saat untuk memahami urusan agama aku sendiri. Ini dia menuntut ilmu. Duduk sesaat untuk dia cuba faham urusan agama dia. Macam mana cara dia nak bagi faham urusan agama dia? Duduk ambil ilmu lah, belajar. Salih Azhar Muhammad. Itu lebih aku sukai berbanding daripada aku menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Itu kepentingan menuntut ilmu. Dan untung kita ni, Allah bagi kat kita ni peluang tu untuk tuntut ilmu. Saya selalu duk pesan, kata, kadang-kadang nak bagi semangat kat diri ni, tuan-tuan, Salih Azhar Muhammad, letih ni letih lah. Lepas tu saya lebih suka kalau nak pergi ceramah, biar masjid yang bagi tajuk. Pasal apa seronok masjid bagi tajuk ataupun tempat? Sebab saya ada peluang untuk saya study. Kalau bagi tajuk saya akan kadang tu cerita benda yang kita ingat dalam kepala, yang kita seronok nak bercakap. Tapi kalau ustaz tajuk dia sekian-sekian, tajuk yang rare sikit lagi seronok. Sebab kita dapat baca tu, dalam kereta tu kita duduk baca, cari maklumat, so kita tambah ilmu sikit. Kan Ustaz Muhammad. Yang keduanya, Allah, selagi syukurlah selagi Allah duk susun hidup kita ni, kita sentiasa duduk dalam majlis ilmu. Ini bukan kerja kita, bukan kehendak kita pun sebenarnya. Kita ni kalau ikut kita ni, waktu-waktu macam ni kata apa? Pencen ni buat apa? Tak payah buat apa. Pencen buat apa? Pergi kebun. Pencen pergi apa? Pergi mancing. Pencen pergi apa? Pergi rotate rumah anak. Dah pusing rumah anak. 3 hari rumah ni, 3 hari rumah tu, 3 hari rumah tu. Dia tu tak lekat di rumah. Ada orang yang banyak duit sikit, travel, melancong, tengok-tengok Korea, tengok-tengok Hong Kong, tengok-tengok Australia, mata dia New Zealand. Tuan-tuan, nanti di syurga dia melancong sungguh-sungguh. Waktu ni waktu istirahat. Teringin nak pergi tengok negara orang, teringin bahkan Allah pun suruh Salih Azhar Muhammad pergi jalan, pergi tengok Salih Azhar Muhammad. Tapi waktu ni waktu istirahat. Istirahat cara kita ni ke mana? Duduk dalam majlis ilmu. Istirahat kita ni cara duduk dalam majlis ilmu. Bila duduk majlis ilmu, dapat ilmu. Bila dapat ilmu nak buat apa pula? Amal pula. Inilah waktu nak sembahyang duha. Itu orang tu sebut. Pasal apa? Waktu muda-muda dulu, Salih Azhar Muhammad senang tidur. Mai tua dia payah lena. Nak tidur susah. Kebir tak lena. Pasal apa?
Lepas tu sekali mudah jaga pula, 3-4 pagi dah jaga pula. Terkejut-terkejut jaga. Lepas tu payah lena pula dah jaga. Bangkit kencing apa. Dulu waktu muda tak ada nak baca surah Al-Mulk, tak ada nak beramal sebelum tidur. Ulama susun dekat 20 amalan atas katil nak tidur tu saja. Dekat 20 amalan. Bila nak buat? Waktu ni lah buat. Dulu gaduh dengan anak kecil, dulu gaduh dengan apa. Lepas tu terjaga. Dulu duk komplain tak sempat, letih sangat, tak kepala tu kang ngantuk, bukan letih, tak kepala tu gegak rumah-rumah. Ini dia letih sungguh tu letih, sibuk. Pasal sibukhala ni dah tak ada apa lagi, mula bila lagi nak buat. Kalau dalam usia ni lah sagi nak pergi mancing, sagi nak pergi travel, sagi nak pergi tu nak pergi buat ni, dan bila nak buat benda-benda yang dulu duk mula belajar dulu ni? Bila nak buat? Bila nak buat? Ti Allah yang susun hidup kita lagu ni. Susun. Orang perempuan ada haid sampai umur sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang tanya pasal amalan tu. Dekat 20 amalan tu boleh rujuk dekat dalam kitab saya, buku saya tu, buku apa? Amalan mengangkat darjat. Ada 19 amalan disusun. Dia cari buku tu. Cari buku amalan mengangkat darjat tu. Allahumma salli Muhammad. Apa ni, waktu muda ada haid, tua tak ada haid dah. Mai umur 50 tak ada haid dah, putus haid. Pasal apa? Waktu muda tu Allah betul-betul nak bagi orang perempuan rehat. Rehat Zat. Pasal apa? Sibuk dengan anak kecil, sibuk dengan masak, sibuk dengan rumah tangga, sibuk. Macam-macam sibuk. Lepas tu hak Allah bagi rehat sungguh. 7 hari ni tak payah semayang, 7 hari ni tak payah puasa, tak payah baca Quran. Apa benda, ada benda tak boleh buat, tak payah buat. Hari lain sallallahu alaihi Muhammad, Allah Muhammad, yang lain, yang hak dengan manusia, hak dengan suami, hak dengan anak, tak boleh buat apa, kena buat agak. Tapi hak dengan Allah bagi rehat. Berapa? 7 hari rehat. Bulan depan pun sama. Sibuk kalut. Anak kecil nak jaga bukan senang. 7 hari rehat pula. Tapi dah sampai umur 50, dah tak ada anak, semua dah besar dah. Waktu ni waktu ibadat pula. Buat ibadat full ibadat full. Tak buat juga. Tak ada buat apa. Belah cucu pula. Tu bila yang nak buat? Rindu. Selagi Allah dah bagi apa benda ni. Nombor satu, syukur pada Allah selagi Allah duk bagi kita peluang untuk kita menuntut ilmu. Manfaat rebut sungguh-sungguh. Kadang-kadang tau, benda ni dia main dengan asbab. Macam-macam asbab. Asbab lagu tu, asbab lagu ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Asbab apa ni? Allahumma salli Muhammad, anak kita, asbab suami kita, asbab rumah kita. Ada je asbab yang akhirnya endapnya kita jadi orang yang sentiasa duduk dalam majlis ilmu. Syukurlah tuan-tuan. Yang keduanya, syukur pada Allah selagi Allah duk letak kita di masjid. Bukan semua orang dapat nikmat ni. Tuan-tuan, bukan semua orang dapat nikmat ni. Nikmat istiqamah di masjid. Untung tuan-tuan, pakcik-pakcik, untung. Macam mana tak tahulah, apalah, agaknya tang mana doa siapa dulu agaknya yang Allah makbulkan, yang kita jadi orang istiqamah di masjid tiap hari tak tinggal. Setiap waktu sembahyang Jumaat kat masjid, doa siapa agak yang Allah makbul, atau amalan siapa agaknya yang amalan kita yang mana agaknya yang dulu Allah terima sampai Allah bagi kelebihan kita jadi dulu. Tak tahu. Sebab tu sentiasa syukur dengan Allah. Jangan komplain. Tapi ingat, bila Allah nak bagi satu-satu benda baik, maka ujian dia juga berat. Macam-macam lah dia main, yang tak kena, ini tak kena, ini tak puas hati,
tapi tak mampu nak banding dengan betapa hebatnya kelebihan. Kita dapat dua kelebihan tadi. Yang pertama, duduk dalam majlis ilmu. Yang kedua, duduk dalam masjid. Allahumma salli alaihi. Baik tuan-tuan dan saudara alaihi Muhammad. Di subhanallah. Dan jadi hadis ini, intisari pada hadis ini yang pertama, Allah memberikan kefahaman agama kepada orang yang dikehendaki olehnya. Yang kedua, hanya Allah yang mengurniakan kebaikan yang banyak kepada hamba. Yang ketiga, manusia mempunyai budi pekerti dan kebaikan sifat yang bertahap-tahap. Macam kita bincang baru ni lah. Ada orang mah, ada orang apa? Ingat kita bincang hadis sebelum ni. Sallallahu Muhammad. Fiddah, emas, Allahumma salli apa ni? Zahab, emas, wa fiddah, apa ni? Perak. Kemudian mentaati suruhan Allah dan menjauhi larangannya, dan beribadat sedikit berdasarkan ilmu, itu lebih baik daripada yang banyak ibadat tapi tidak ada ilmu. Dan mudah-mudahan beberapa hadis yang kita bincangkan pagi ini menjadi manfaat kepada kita, insya-Allah. Pertemuan kita akan datang, kita akan bincang lagi sesuatu tentang kita tak boleh nak dengki ke orang, tapi ada perkara yang kita boleh dengki. Apa dia perkara tu? Yang tu kita akan bincang pada pertemuan kita. Saya Muhammad akan datang, insya-Allah. Baik, kita tengok kitab Allahumma salli ala Muhammad, Bahrul Mazi, bab yang ke-69. Babu majaa fi su'ril hirrah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan baki minum kucing. Pasal apa tiba-tiba minum kucing ni? Pasal hari tu kita bincang tentang minum anjing, bekas jilatan anjing. Ayak dalam bekas, anjing main jilat, apa hukum dia, apa kena buat, tu kita dah bincang dari itu. Hari ni mai seekor binatang yang sentiasa duduk dengan kita, nama dia kucing. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, mari kita tengok hadisnya. Muka surat 243, bab ke-69, hadis yang ke-77. An Kabsah binti Ka'ab ibni Malik wa kanat 'inda ibni Abi Qatadah anna Aba Qatadah dakhala 'alayha faqalat fasakabtu lahu wudu'an qalat faja'at hirratun tashrabu fa'asgha laha al-ina'a hatta syaribat. Qalat kabshatu farani anzuru ilayhi faqala ata'jabina ya binta akhi faqultu na'am qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafati. Hasanun sahihun. Daripada Kabsyah binti Ka'ab bin Malik, dan adalah ia di sisi Ibnu Abi Qatadah. Dia duduk di tepi, duduk dekat dengan Ibnu Abi Qatadah. Bahwasanya Abu Qatadah masuk ia atasnya, katanya, maka aku tuang baginya akan air semayang, katanya. Maka datang seekor kucing mahu minum ia, maka menyengit ia baginya akan bekas hingga minum ia. Cerita dia di Kabsyah ni bagi bekas yang dekat Abu Qatadah untuk ambil wuduk. Tiba-tiba dalam bekas tu kucing mai pula nak minum. Lalu apa Abu Qatadah buat? Abu Qatadah sengitkan bekas tu, bagi kucing tu minum air tu. Kata Kabsyah,
Aku melihat, maka melihat ia akan aku memandang kepadanya. Siapa pun tengoklah perbuatan dia tu. Bila dia tengok Sayyid Muhammad, maka katanya, kata siapa? Abu Qatadah tadi, apakah perkenan engkau, hai anak saudaraku? Kau bagi kan ni, wahai anak saudaraku? Maka kataku, ya. Katanya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ia, bahwasanya tiada ia najis, hanya sahnya ialah daripada segala yang berjalan-jalan atas kamu, ataupun disebut at-tawafat. At-tawafat ni ialah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa, Allahumma salli Muhammad, berjalan, sentiasa duduk dengan kita. Kucing tu binatang tu lagu tu. Kucing ni tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad merupakan salah satu daripada binatang yang sentiasa duduk dengan manusia. Ada video yang duduk tersebar kata pasal apa duduk bela kucing dalam rumah. Nabi tak bela. Tak ada hadis yang cerita tentang Nabi bela kucing dalam rumah. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadis yang tentang bagi nama kucing apa nama dia, saya semak kata Mu'izzah, apa nama dia, Mu'izzah, itu hadis yang dipertikaikan dia punya sanad dia apa sebagainya. Abu Hurairah pun memang bela kucing, Abu Hurairah pun suka kucing, tapi bukan maksud kata bela kucing. Tuan-tuan, asal kepada satu-satu perbuatan ialah harus, selagi tidak ada larangan. Ingat itu. Dalam bab bela kucing ni tidak ada perintah dan tidak juga ada larangan, maka benda tu harus untuk kita buat. Sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nak bela dalam rumah pun tidak ada larangan bela kucing dalam rumah. Ada larangan bela anjing dalam rumah, ada. Kalau tu tak boleh. Tapi dalam bab bela kucing tak ada larangan bela kucing dalam rumah. Nak mengambil kata sallallahu alaihi Muhammad, kata yang Nabi tak ada dalil Nabi bela kucing dalam rumah, dan tak ada juga dalil kata Abu Hurairah bela kucing dalam rumah, itu tak boleh dijadikan hujah larangan bela kucing dalam rumah. Boleh faham tak ni? Cari, tak ada pun hadis cerita Nabi bela dalam rumah. Okey, kalau Nabi tak ada bela kucing dalam rumah, ada tak larangan Nabi bela kucing dalam rumah? Tak ada. Tak ada maksud benda tu harus. Syarat dia satu je. Syarat dia. Nombor satu, pastikan rumah kita tu tak ada najis. Jangan kalau bela kucing tapi najis berselerak, tak boleh tak? Ada tempat berak dia. Kucing ni dia ada, kalau pandai train dia ada tempat berak dia. Dia tak berak tempat lain. Kadang-kadang dia buat perangai sikit, dia kena pergi cuci tempat tu lah. Maksud Muhammad, dia kata, tahun ni kod kena, tahun ni kod kena. Kod tak pakai, dia macam tu juga, hukum dia sama kan? Faham tak? Jadi subhanallah. Yang keduanya tuan-tuan, kena pastikan sallallahu alaihi Muhammad, kucing kita ni kita jaga dia dengan baik. Bagi dia makan, jangan duk buat zalim kat dia. Macam yang seorang perempuan yang dia dimasukkan dalam neraka sebab kurung kucing tak bagi makan. Tadi kena bagi makan dia, kena pelihara dengan baik. Maksud ada waktu dia kena vaksin dia, kena bersihkan dia, kena mandikan dia, kena potong kuku dia, kena buatlah, bagi bersih lah. Macam saya duk kata kat makcik-makcik duk makan kucing itulah. Kalau nak bagi makan kucing boleh, tapi pastikan pergi mandikan dia, pergi potong kuku dia, pergi vaksin dia, asal apa mau kena pergi sunat dia. Buat benda tu semua tak apalah. Tapi kita takat bagi makannya, tapi kita biar dia berak mata, tak boleh begitu. Zalim kat orang. Dia pergi berak kat masjid lagi, dia pergi berak dekat rumah orang lagi, apa semua sebagainya. Bukan kesian takat makannya, kena kesian kat orang lain. Kita duk sifat ihsan kat kucing tu, tapi kita zalim kat jiran kita, tak boleh kan? Kita kena kesian. Ihsan ni bukan takat kucing tu saja, ihsan juga pada jiran kita yang sebelah. Ihsan lagi pada orang yang duduk dalam masjid ni, yang duduk ibadat dalam masjid ni, masuk berjalan merata, pijak sana, berak sini, berak sana, kencing sini. Tu jadi kena ambil dua tanggungjawab. Pertama, tanggungjawab untuk pastikan kebersihan. Yang kedua, tanggungjawab untuk pelihara dia dengan baik.
Maka boleh tak rumah? Boleh, tak ada masalah apa. Asalkan jaga dengan baik. Jangan duk pergi train kucing kencing dekat dalam tandas. Dia duk jaga bagus. Kucing dia naik atas tandas tu kencing. Ada kawan pula sekok lagi tolong pergi flush pula. Betul, cerdik je kucing tu. Sifat kucing ni dia akan berak atas pasir. Dan pasir tu pun sendiri jadi pembersih kepada tangan dia, kaki dia, ekor dia yang cuma kotor dengan najis. Dia pijak. Tu pasir tu sendiri jadi pembersih. Dia bersihkan. Sebab tu kita kena sediakan pasir sebab sifat dia tu. Dia lepas keluar pun cari pasir juga. Tu jaga. Jadi saya Muhammad, maka hukum asal kepada satu perkara harus melainkan ada harangan. Baik. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, apakah baki air baki minum kucing itu adalah ia najis ataupun suci. Bekas minum kucing minum, kita nak ambil wuduk, tiba-tiba air tu dijilat oleh kucing. Boleh tak air tu kita teruskan untuk ambil wuduk? Bolehkah air tu kita gunakan ataupun air tu jadi najis macam mana air yang dijilat oleh anjing yang kita mengaji pada pertemuan kita yang lepas? Maka dengan hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dan Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Um menunjukkan bahawa suci jawapan dia. Demikian bunyi hadisnya an Kabsyah binti Ka'b bin Malik wa kanat 'inda ibni Abi Qatadah anna Abu Qatadah dakhala 'alaiha. Diriwayatkan daripada Kabsyah binti Ka'ab bin Malik, dan ia adalah Kabsyah itu dan ia anak lelaki Abi Qatadah, yakni jadi menantu perempuan kepada Abi Qatadah dan isteri anaknya. Di siapa Kabsyah ni? Kabsyah ni ialah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, menantu kepada Abi Qatadah, isteri kepada anak Abi Qatadah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad katanya bahwasanya mertuanya yang nama Abi Qatadah itu masuklah ke atasnya. Masuk Abi Qatadah. Kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad yakni datang ke rumahnya, pak mertua mai rumah. Bila sampai waktu semayang, maka dia hendak semayang. Qalat fakasabtu lahu wudu'an, maka kata Kabsyah, aku tuang baginya akan air semayang. Bila mai waktu semayang, menantu ni buat mai air semayang, tuang satu bekas bagi untuk pak mertua dia wudu. Inilah menantu yang solehah. Menantu yang solehah. Mertua mai rumah, sediakan keperluan-keperluan dia. Dia nak semayang, nak istirahat sebagainya. Ini mertua nak mai rumah, mai pula orang tua tu. Aduh ya. Stres betul. Tak ada kata. Aduh, Muhammad. Siapkan. Kemudian Salih Muhammad elok-elok lagu tu, tuan-tuan sekalian. Salih Muhammad tiba-tiba qalat faja'at hirratun tashrabu, tiba-tiba mailah seekor kucing mai jilat pula. Kucing ni tuan-tuan ni memang jenis duduk dengan kita. Sebab tu Nabi SAW duk cerita tentang keringanan kepada najis berkaitan dengan kucing. Dan memang sifat dia tu jenis duduk dengan manusia. Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata innama hiya minat tawafin alaikum awit tawafat. Binatang ni jenis duduk tawaf, duduk melengkak dengan kita aja. Duduk kelintin kok kita. Tahu kelintin? Kelintin duduk dengan kita. Itulah sifat kucing. Sifat. Lepas tu memang jenis lagu tu. Duduklah rumah. Tang mana kita tak bagi, tang tu nak duduk sangat mana. Kita hampak sejadah, tak sejadah tu duduk. Kita takkan telekung, tang telekung tu duduk. Kita tak duduk tang ni, dia tak duduk tang tu. Kita pergi duduk tang ni, dia mai duduk menjengit. Kita pergi semayang, dia duduk tu. Kita nak sujud,
Bagus dia lagi duduk. Itulah seronok kat kucing ni. Habis dia sembahyang duduk layan kucing tu. Masuk celah kangkang lah, masuk apa ni dalam kain telekung lah kucing. Salat si Muhammad. Lalu bila kita nak sembahyang, bulu yang tertanggal daripada kucing dia tetap najis. Ingat tu lah. Apa benda yang tertanggal daripada binatang hidup dia jadi najis? Bulu ke, kuku ke, apa ke. Bila bulu ni tertanggal daripada kucing, dia tetap najis. Tapi najis yang diringankan pada syarak. Walaupun diringankan pada syarak, tapi usaha untuk bersih najis tu kena buat dulu. Macam mana bila duduk tu? Kena kibas. Rumah yang ada kucing, dia kena ada roller tu untuk buang bulu kucing. Yang tu kena ada kat rumah. Tak boleh tak ada. Adalah roller tu lah. Oh, sedut pula. Yang tu costly sikit lah. Yang ni murah je, RM2 je satu roll tu. Tengok. Kalau kita tak tengok macam tak ada apa pun, try lah. Ui, ada rupanya bulu kucing lah, tak nampak. Salih Samad, cara dia kibas. Ambil kain sejadah tu, ibas lu pak tak. Lepas tu baju kita ni pun kena tengok. Oh, tak ada apa, semayang. Bila semayang dah habis semayang, tengok adalah selekat 2-3 helai, dimaafkan. Dia tak boleh masuk terus duduk semayang, tak boleh. Kalau jenis kucing kita suka duduk atas tikar sadah. Kucing tu rajin duduk atas tikar sadah lebih pada tuan. Tuan pun tak teratur lagi. Dia ikut semayang sekali. Jadi tuan-tuan, macam tu keadaannya. Dia najis, tapi najis yang diringankan pada syarak. Baik, Rasulullah Muhammad. Maka kucing ni pun main. Datanglah seekor kucing, faja'at hirratun tashrabu. Maka datanglah seekor kucing mahu minum. Fa'adghalaha al-ina'a hatta syaribat. Maka Abu Qatadah yang reti ni, dia ni duk mengaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat apa? Dia sengitkan bekas tu, sallallahu alaihi Muhammad, yang mahu diperbuat ayat semayang tu, sehingga minumlah kucing itu, dan aku memandang perbuatan mertuaku itu. Dia pun duk tengok saja apa yang pak mertua dia buat, sallallahu alaihi Muhammad. Qalat kabsyatu farani anzuru ilaih. Maka katanya, maka melihatlah pak mertuaku Abu Qatadah itu akan daku memandang kepada perbuatannya. Tengok duduk tengok. Faqala, lalu dia pun berkata, ata'jabina ya binta akhi. Maka katanya, apakah engkau perkenankan perbuatanku ini ya anak saudaraku? Sallallahu alaihi Muhammad, dia kata apa? Dia kata, bagikah ni? Bagikah aku buat lagu ni? Maksud bagi minum kat kucing tu. Faqultu na'am, maka aku pun jawab, ya perkenan hamba, saya bagi. Qala, lalu dia pun kata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha laysat binajis. Kita Ustaz Muhammad, binajasin. Katanya, tak usahlah engkau sangka dia translate tu dengan nak bagi kita faham. Dia translate tu, dia ubah words tu supaya kita lebih faham. Dia kata, tak usahlah engkau sangka lebih minum kucing itu najis, kerana bahawasanya Nabi SAW telah bersabda ia bahawa kucing itu tiadalah ia najis. Innama hiya minat tawafin alaikum awit tawafat. Hanya sahanya ialah setengah daripada binatang yang berjalan-jalan meratai segenap tempat dan ceruk jalan merata jenis kucing ni. Maka jika engkau lihat ia makan najis, kemudian ghaib ia daripada mata kamu, sekira-kira lama ia mendapat minum, maka sucilah mulutnya daripada mutan najis. Walaupun kita nampak dia minum, dia makan, ada benda makan, dia makan najis. Dia makan bangkai ke, dia makan tikui ke, dia makan lipas ke, cicak ke, nampak dia makan tu. Tapi kita biar berapa lama, berapa ketika,
Kita agak-agak macam dia dah minum ayak apa semua. Ayak walaupun nampak dia tadi sejam lepas dia makan yang tu, dan pagi tadi nampak yang tu, tiba-tiba dia pi jilat pula ke ayak tu tak dia. Pasal apa? Pasal mulut dia kita kira dia sebagai suci. Unless dia makan-makan tu, dia terus makan tu, terus dia pi jilat, tu lain cerita. Fahamlah keadaan dia macam tu. Kucing pula kat rumah tak ada dah, cicak lalu pandai dia buat tak tahu ya. Dia pula lari takut cicak. Lipas mai dia lari, sama naik dengan tuan dia pun lari lipas, dia pun lari lipas juga. Sama naik turun dia kata ni. Perangai apa, tuan dia suruh turun kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kata Abu Isa, dan dalam bab ini ada riwayat daripada Siti Aisyah dan Abi Hurairah, dan bermula hadis ini hasan lagi sahih. Masalah 355, air minum kucing dan hukumnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan ialah yakni sebagai pada hadis dalam masalah 354 itu perkataan kebanyakan ulama daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan at-tabi'in, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu seumpama Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Tiada memikir mereka itu akan salah daripada memakai dan menggunakan air yang lebih minum kucing. Jadi Syekh Muhammad, kebanyakan ulama daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi, daripada tabi'in, daripada tabi'in, daripada golongan salaf, yang kata apa? Yang kata tidak salah. Saudara Muhammad, tiada memikirkan mereka itu akan salah pada memakai dan menggunakan air yang lebih daripada saudara Muhammad minum kucing. Adapun perkataan Imam Syafi'i yang menunjukkan tiada najis air baki minum kucing itu ialah umum perkataannya pada masalah 238. Lihatlah di sana. Lihat di sana, begitu tengok 328 238. Apa? Muka surat 169. Masalah air baki minum binatang. Dengan hadis pada masalah ini diketahui bahawa air baki minum binatang tiada menjadi najis. Kata Syafi'i dalam Al-Um, dan tiada pada yang hidup daripada anak Adam dan binatang-binatang itu najis, melainkan pada yang menyentuh ia akan najasah. Sentuh najis maka jadi najis. Maka tiap-tiap barang yang memasuk ke dalamnya oleh anak Adam yang muslim atau kafir akan tangannya atau meminum daripadanya oleh binatang akan barang yang ada ia, maka tiada najis ia akan dia melainkan dua binatang, anjing dan babi sahaja. Yang lain okey. Mana? Saya Muhammad, kambing pergi minum, okey. Kuda minum, okey. Apa lagi? Apa-apalah minum, okey. Yang tak boleh dua aja, anjing dan babi. Dan bermula hadis yang menggugurkan najisnya, dikata orang telah mengkhabarkan aku oleh Ibnu Abi Yahya daripada Daud bin Al-Husain daripada bapaknya daripada Jabir, katanya ditanya orang akan Nabi, ya Rasulullah, apakah kita ambil wuduk dengan air lebih daripada minum keldai? Sabdanya na'am, ya. Dan dia ambil wuduk dengan barang yang lebih daripada binatang-binatang buah semuanya. Semua binatang buah pun boleh. Itu jawapannya. Baiklah, saudara semua. Okey. Masalah 356. Tolong menuangkan air mengambil wuduk. Tolong tuang air ambil wuduk. Orang ambil wuduk, kita tolong tuang air. Ya saudaraku, dalam hadis masalah 354 itu, sahabat ada mengambil air semayang bertolong dengan orang yang menuangkannya, maka perbuatan itu ada 3 hukum pada mazhab Syafi'i. Saudara Muhammad, tolong orang ambil ayat semayang tu apa hukum dia? Kita ambil ayat semayang sendiri, okey. Ada orang ambil ayat semayang, ada orang tolong tuang ayat kat dia, ada orang tolong bagi ayat kat dia, tu apa hukum dia? Kata Nawawi, telah berkata ashab kita bertolongan mengambil air semayang itu 3 bahagi. Yang pertama,
bertolong dengan orang lain pada menghadirkan ia air, maka tiada makruh. Ada orang nak ambil mayang, kita tolong pergi hantar ayak kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu salli ala sayyidina Muhammad. Atau orang tolong buat mayang kat kita, okey, tak ada makruh dia. Maksud kalau tu harus. Yang kedua, bertolong dengan orang lain pada membasuhkan anggota dan orang lain itulah menggosokkan anggota air semayangnya, maka kelakuan ini dimakruhkan oleh syarak. Bukan takat buat mayang, tolong tuang, bukan takat tolong tuang, tolong gosok lagi. Perangai saja. Ni tak ada sebab. Saja-saja manja. Mai kat masjid ni tengok budak-budak ni duk ada. Ha Ustaz? Apa? Tolong tuang ayak Ustaz kat saya. Tuang tak ada tanya. Kawan tu pun tuang lah. Tolong gosok sekali. Budak tu pun tolong gosoklah tangan dia. Lagu tu budak-budak pelajar ni kena banyak khidmat pada orang tua-tua. Lepas tu kumuk, tuang kumuk. Dia tuang gok baru ada kan. Lepas tu basuh, gosok muka lagi semua. Saja buat makruh. Orang sakit tak makruh. Benda yang ada keperluan. Ada orang sakit, dia Sayyid Muhammad nak wuduk, kita tolong wudukkan mak kita yang sakit, ayah kita yang sakit. Kita tolong wudukkan Sayyid Muhammad suami kita yang sakit. Habis macam mana Ustaz? Kena jaga jugalah, sagi pegang, sagi lipatan. Ambillah Sayyid Muhammad sarung tangan plastik ke sebagainya yang boleh lapik, walaupun bolehlah nak pegang-pegang dengan mazhab lain ke apa semua, kita ambillah mazhab kita, jaga elok-elok. Spray pakailah sarung tangan sikit, macam tu lah. Sallallahu Muhammad. Jadi subhanallah. Yang ketiga, tolong menuangkan saja atasnya. Tuang saja, tolong tuang saja. Maka ini kelakuan lebih aula meninggalkannya. Boleh buat tak? Boleh. Tapi kalau tinggalkan, ni cerita yang tanpa sebab dah. Ni bukan cerita sakit tak apa, ni saja-saja dah buat. Dia boleh tuang sendiri, boleh tuang sendiri, tapi saja duk suruh orang tuang. Maka boleh tak buat? Boleh. Tapi aula untuk meninggalkannya. Itu lebih afdal untuk jangan buat. Kemudian apakah demikian itu namanya makruh? Maka ada padanya dua keadaan. Makruh ke kalau buat lagu tu? Dua keadaan. Dalam ashab kita dan lain daripada mereka itu, apabila menuang seseorang atasnya, berdirilah orang yang menuang itu daripada orang yang mengambil air semayang. Salih Azman. Wallahu alam. Dia kata apa? Dia kata Allahumma salli Muhammad. Kalau pasal apa jadi lagu tu? Pasal bila orang yang orang yang menuang tu, dia akan lebih tinggi daripada orang yang mengambil air semayang. Nampak darjat tu. Nampak darjat tu. Maka kalau boleh, kalau ada keperluan macam tambah basuh tangan, kita boleh lagi pegang bukan ni, tuang sini, gosok okey. Ambil lagi tu. Mai ada setempat mai tang kaki nak kena duduk lagu sekali, nak kena gosok lagi, minta tolong tuang Ustaz. Tak apalah. Kalau boleh buat sendiri dalam urusan ibadat kita. Ada orang dia sampai ke tahap dia sampai kesombongan dia, semua orang kenal ni. Dalam bab ibadat dia pun tu. Ya, bab ibadat ni kita afdal kita buat sendiri, bagi sempurna atas kita sendiri. Dia nak bertuan. Dia nak bertuan. Saya jumpa ada seorang yang hari tu dia boleh berjalan, tapi bila dia start semayang tu dia terus duduk saja. Saya cuma bagus apa ni dia Rahman buat. Bila kita semayang ni, kita hanya boleh tinggalkan pada perbuatan yang tak mampu kita buat saja. Bukan lah, ni ada mazhab kerusi. Ulama sebut lah ni. Dan ni ada mazhab kerusi. Dulu tak ada kerusi. Dulu orang kalau tak boleh duduk, tak boleh apa, tak boleh lipat, tak boleh apa, dia akan duduk cara takat dia boleh duduk. Duduk di bawah lebih aula daripada duduk atas kerusi, pasal dia dapat sujud. Sujud tu mahal.
Kalau kita tengok dulu-dulu, waktu kita kecil-kecil, kita tengok orang yang sakit, mereka akan duduk sama ada belonjok ke, mereka akan bersila ke, mereka akan duduk di lantai. Sebab pada duduk pada lantai itu dia dapat istimewa dia, ialah dia dapat sujud. Istimewa dia dapat sujud. Lah ni orang duduk atas kerusi. Tak apalah duduk atas kerusi. Tapi jangan tinggalkan sujud kalau kita mampu sujud. Dia main-main dia bawa kerusi. Hebat yang boleh angkat kerusi lagi. Berjalan merata boleh bawa kerusi. Duduk tak kerusi, tak. Dia tak kerusi, turi duduk, Allahu Akbar, semayang. Tuan-tuan, salat Muhammad, syarat sah rukun semayang ialah berdiri tegak ketika takbiratul ihram. Maka dia wajib berdiri dulu waktu tu. Wajib berdiri. Dia berdiri sampai bila? Dia berdiri sampai dia tak mampu berdiri. Lagi dia boleh berdiri, dia kena berdiri. Bukan Allahu Akbar turi duduk, tak lagi. Dia kena berdiri dulu. Sampai bila? Sampai waktu keadaan dia boleh tahu lah. Saya kalau berdiri, dia kata dia kalau berdiri, dia berdiri mungkin 5 minit dia tak boleh nak pergi. Sekali dia akan nak tumbang. Sebelum tu dia boleh agak lah. Okay, lepas tu duduk. Bila dia dah tak mampu. Tapi kalau dia mampu untuk berdiri sepanjang sembahyang, dia kena berdiri sepanjang sembahyang. Sebab dia hanya meninggalkan perkara yang dia tak mampu buat saja. Dia boleh sujud, terus sujud. Dia tak boleh nak lipat kaki untuk duduk. Buat macam Haji Rahman buat. Tak macam mana? Tak kerusi, sekali tu dia naik balik untuk duduk atas kerusi. Sebab dia tak boleh nak lipat kaki dia. Kalau orang dulu tak duduk kerusi, orang dulu dia lunjok. Dia sujud, lepas tu sekali dia kilas kaki dia, dia lunjok pasal dia tak boleh lipat. Dia duduk di bawah. Sebab duduk antara dua sujud ialah duduk. Dia bukan syarat duduk iftirash ke, tawarruk ke. Duduk iftirash, duduk macam antara dua sujud tu. Duduk iftirash tu sunat. Duduk tu yang wajib. Duduk lagu mana? Boleh jadi duduk sila, boleh duduk belunjok, boleh duduk macam-macam cara yang dia mampu untuk duduk, duduklah. Faham tak dengan saya? Kalau mampu untuk rokok. Ada orang dia mampu untuk rokok, tapi dia rokok nak keadaan dia duduk. Padahal dia boleh je berdiri untuk rokok. Sebab dia dah duduk. Dia rasa macam bila dia duduk, semua dia kena duduk. Tak. Dia hanya kena tinggalkan benda yang dia tak mampu buat saja. Tak mana yang dia tak mampu buat. Ada orang duduk sepanjang-panjang. Pasal apa duduk sepanjang-panjang? Pasal dia tak boleh diri, dia nak tumbang. Yang tu tak apa, tu duduk pasal dia tak mampu berdiri. Yang tu lain cerita. Yang ni dia mampu berdiri. Dia tak boleh. Satu je part dia tak boleh. Lutut dia tak boleh lipat. Tentu je. Maka dia hanya tinggalkan part yang dia tak boleh lipat lutut. Apa yang melibatkan lutut? Duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, duduk apa semua yang tu. Faham tak ni? Tolong ambil berat sikit dalam bab ibadat ni. Jangan ambil mudah. Memang ibadat kita ni mudah. Tapi jangan ambil mudah. Mudah-mudahan faham. Baik, Allah SWT, tuan-tuan. Jadi itu. Wallahu a'lam. Kalam Nawawi dalam bab bab mashu alal khuffain bagi syarah. Ustaz Muhammad bagi syarah. Baik, 357 masalah. Memberi minum kucing berpahalakah? Ya saudaraku, di dalam hadis masalah 354 itu sahabat Rasulullah memperbuat ihsan, berbuat kasihan kepada kucing yang dahaga diberinya minum akan dia. Demikian suruh Rasulullah itu, biarlah seseorang itu biar kasihan kepada binatang-binatang, dan jikalau adalah ia anjing sekalipun, dan mendapat pahala yang demikian itu. Dan janganlah zalim ke atas mereka dengan menggoda, dan tiada menyempurnakan pelihara binatang yang dimiliki dan diseksa, ditahan makan minumnya dan ditanggung atasnya segala kerja yang bukan tanggungnya. Fa insya-Allah Salih Al-Samad akan dibentangkan segala masalah. Salih Al-Samad akan dibentangkan segala masalah ini dalam babnya pada hari yang kelak ia akan datang nanti. Kita Salih Muhammad, ya betul, bagi minum binatang, bagi minum kucing itu dapat pahala, mestilah dapat pahala. Dia dahaga, kita bagi minum, kita buat ihsan dengan binatang, mestilah dapat pahala. Ada seorang tu dia dapat syurga, kata Nabi SAW. Pasal dia turun, dia pergi tempat tu tempat kering, padang pasir.
Lepas tu dia jumpa satu telaga. Dia turun dalam telaga tu untuk minum. Dia turun dalam telaga tu untuk ambil ayak, sebab ayak dekat bawah cedok tak ada. Dia turun dalam telaga tu, turun. Cedok ayak dia minum. Elok dia panjat ni, dia tengok ada anjing duk kalak, duk terjelin-jelin. Sebab dahaga. Dia turun balik dekat dalam telaga tu, dia ambil kasut dia cedok ayak ada kasut dia tokak kasut dia. Dia tokak lah sebab dia nak panjat. Dia tokak kasut dia tu. Mana ayak duduk dalam kasut dia tu, dia panjat, dia naik, dia bagi anjing tu minum ayak dalam kasut dia. Maka Allah bagi kat dia syurga. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau kita jaga, kita bagi makan, kita ihsan pada binatang ni, kita dapat pahala juga kan? Nabi SAW, ya, walaupun binatang. Jadi tuan-tuan, betul. Yang kita duk buat tu, bagi makan kucing, bagi makan apa, betul dah. Betul. Tapi dia sambung juga dekat situ. Dia kata jangan, dan dia kata apa? Dan tiada menyempurnakan salih alaihi Muhammad, dan menyempurnakan binatang peliharaan yang miliki itu, buat bagi sempurna elok. Bukan takat tu aja, kena jaga yang lele saya sebut tadi ni. Ustaz Muhammad jaga juga tempat berak dia, jaga apa semua sebagainya, supaya semua jadi elok. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan jadi manfaatlah apa yang kita bincangkan pada hari ini. Pertemuan kita akan datang, kita akan bincang tentang khuf, sapu atas dua khuf, insyaAllah. Tuan-tuan, terima kasih pada UBF Mutawif Haramain, pimpinan Ustaz Bakhtiar Fitri. InsyaAllah tuan-tuan, saya semua yang menganjurkan kuliah kita pada pagi ini. Dan untuk hebahan, untuk makluman tuan-tuan, bahawa kita ada satu program umrah maulid yang akan berlangsung pada 30 hari bulan September hingga 10 hari bulan Oktober ni. Tuan-tuan yang berhajat untuk ikut serta dalam program ini, bolehlah menghubungi nombor yang tertera. Program ini, umrah ni, Salih Azim Muhammad, kita buat umrah ni ialah untuk bersempena dengan Maulidur Rasul SAW, bulan kelahiran Nabi SAW. Dan subhanallah, kita bukan umrah yang biasa, pasal kita nak ziarah tempat-tempat yang berkaitan dengan Nabi SAW. Kemudian kita juga akan mendaurahkan kitab Syama'il Muhammadiyah sepanjang kita dekat sana. InsyaAllah kita akan khatamkan 400 hadis tu daripada kitab Syama'il, dan kita akan sanadkan kitab, kita akan ijazahkan kitab tersebut insyaAllah Sayyid Muhammad di sepanjang kita berada dekat sana insyaAllah. Dan umrah kali umrah yang istimewa lah, sebab dia ada kaitan dengan maulid Nabi SAW. Tuan-tuan yang berhajat, yang nakkan maklumat lanjut, tanya dulu tak apa. Dan saya juga minta pada tuan-tuan untuk buat hebahan, tolong bagi tahu kat sahabat-sahabat yang lain. Ada nombor telefon yang tertera, 011-6908-1002 ataupun 011-6509-1002 untuk tuan-tuan dapatkan maklumat yang lanjut insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat jadi tetamu Allah SWT. Kemarin dulu 22 hari bulan, ribut sangat dahsyat dekat Mekah. Dahsyat ribut, tak pernah tengok ribut sampai macam tu. Habis semua terpelanting, habis semua. Orang pun terbang ni. Punya dahsyat. Saya paling mengerikan tu tengok kilat yang sangat dahsyat sampak dekat Menara Jam tu. Dahsyat tu sampai ke langit. Subhanallah sejemaat. Apa yang Allah sedang signalkan kepada kita, wallahu a'lam, kita tak tahu. Tuan-tuan, banyakkanlah berdoa. Kita duduk di akhir zaman ni. Bencana alam berlaku hampir serentak di seluruh dunia. Ada tempat kena banjir besar, ada tempat terbakar seluas-luasnya. Dekat Hawaii tu, satu daerah tu terbakar semua. Tuan-tuan, ada berapa tempat terbakar semua. Ada tempat di Kanada pun ada, di Hawaii lagi. Dan dia berlaku hampir serentak dalam tempoh 3 hari tu. Seluruh tempat ni berlaku serentak. Di mana lagi? Di China, di Jepun, di apa negara. Subhanallah, apa signal yang nak sampai, wallahu alam.
Cuma memang kita duduk di akhir zaman dah. Ni waktu-waktu yang kita kena banyak dekatkan diri pada Allah, perkukuhkan tauhid kita, akidah kita pada Allah SWT, duduk dalam majlis ilmu banyak. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada bencana-bencana, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika shalihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.